salam sejahtera. Selamat bersua kembali pada program Lepton dan Meka untuk semester ni. Harap anda semua sihat. Okey, so program Lepton dan Meka untuk DP024 semester 2 sesi 20-20-20-21. Saya Madam Azna akan kendalikan untuk minggu kelima ini. Okey, jom sama-sama kita tengok apa tajuk yang akan kita bincangkan untuk program Lepton dan Meka kita ini. Okey, tajuknya pada minggu ini, pada minggu kelima adalah berkaitan dengan chapter 2 iaitu Mechanical Wave. Chapter 2 adalah chapter yang berkaitan dengan Mechanical Wave. So, sebelum kita pergi kepada contoh penyelesaian masalah, okay, kita akan flashback ataupun kita akan recall balik beberapa equation yang terlibat dalam chapter Mechanical Wave. Okay, equation yang pertama, okay, y equal to a sin omega t plus kx, ini adalah general equation. Okay, general equation ni menunjukkan adalah refer kepada progressive wave yang travel to the left. Okay, to the left disebabkan oleh tandaan ni. Okay, tandaan positif di sini menunjukkan arah progressive wave propagate ataupun perambatan gelombang. Okay, equation yang kedua adalah berkaitan dengan, sama juga kalau you tengok equation pertama dengan equation kedua, equation dia sama sahaja, general equation untuk progressive wave, tetapi di sini progressive wave travel to the right. Okay, travel to the right ditunjukkan, diwakili oleh tandaan ini. Okay, tanda negatif ni meaning that the wave travel to the right. Positif ini menunjukkan the wave travel to the left. Okay, next equation adalah, okay, equation yang seterusnya ini adalah equation untuk velocity of particle. So, velocity of particle, wave dia, velocity of particle itu di mana progressive wave to travel to the left. Once again, arah progressive wave itu ditunjukkan oleh tandaan positif di sini. Okey, kita ada dua jenis wave sebenarnya. Yang ini pun masih lagi berkisar tentang dua jenis velocity. Yang ini adalah velocity of particle juga. Kalau you tengok sama juga, velocity of particle kita dapat hasil daripada differentiation of dy over dt. Equation 3 dan equation 4 sama sahaja. Yang membezakan adalah tandaan positif dan negatif ini yang mewakili direction of the wave. Okey, saya ulang lagi sekali. Direction of the wave. Dia mewakili wave punya direction. Positive meaning that the wave move to the left. Negative sini represent wave kita move to the right. Okay, so equation yang kelima sini. Equation kita yang kelima adalah, okay, V equal to F lambda. V equal to F lambda mewakili velocity of progressive wave yang travel to the right or to the left. Okay, V equal to F lambda kena ingat hanya untuk velocity of the wave. Velocity untuk kita punya progressive wave sahaja. Equation 3 dan 4 adalah velocity of particle. Berbeza. Okay, so kena tahu apa beza. Equation mana yang sesuai untuk cari velocity of particle ataupun equation mana yang sesuai untuk cari velocity of the wave. Okay, so omega mewakili angular velocity or angular frequency. K sini mewakili number of wave ataupun wave number. So equation yang terlibat adalah, okay, so ini equation yang terlibat. Omega equal to 2 pi f equal to 2 pi over t. Omega ni nama lain dia adalah angular frequency or angular velocity. K is the wave number. Formula dia 2 pi over lambda. Okay, itu secara ringkas
beberapa equation yang terlibat dalam chapter mechanical wave. Kamu kena tahu membezakan equation mana yang perlu digunakan untuk soalan yang kamu dapat ataupun yang kamu buat. Okay, so kita pergi kepada seterusnya. Question number 1. The first question, okay, look at this question they given to you. They given to you the equation of progressive wave as follow. Y equal to 1.5 sin 3 pi t minus 0.3 pi x. Di mana where x and y in meters and t in second. Ask you to calculate the amplitude, wavelength, angular frequency, frequency, period and also wave speed. So dekat sini, apa yang you perlu tahu? Okay, banyak maklumat yang you boleh dapat daripada equation yang diberi dekat kamu. Okay, so kita tengok apa maklumat yang kita boleh dapat daripada equation yang diberi. Okay. Okay, ini equation yang diberi oleh kamu. Oh, bukan oleh kamu ya, kepada kamu. Okay, so nak buat apa bila ada equation ni? Apa yang you perlu buat adalah you kena compare dengan general equation. Okay, compare dengan general equation untuk progressive wave. Okay, tandaan di sini bergantung kepada soalan yang diberikan kat kamu. Dalam kes ni dia beri tandaan dia negatif, minus dekat sini. Bermaksud you boleh dapat maklumat bahawa wave kita tu, progressive wave kita, okay, daripada sini maksudnya progressive wave kita dia move to the right. Tu maklumat yang you boleh dapat. Direction of the wave. Okay. So, bila you compare dekat sini, you akan dapati. Apa yang you dapati adalah. Okay. Yang ini adalah nilai amplitude. Okay, you compare. And then, dekat sini adalah 3 pi ni adalah nilai untuk omega. Jadi, you akan dapati 0.3 pi itu adalah nilai untuk K. Okay, itu maklumat yang you boleh dapat daripada soalan yang diberi. Okay, kita tengok soalan pertama nak suruh you cari apa? Soalan pertama suruh you cari amplitude. So, you dah tahu amplitude dia. Okay. 1.5 meter. Mana tahu dia guna meter? Sebab dalam soalan tadi dia dah beritahu X and Y in meter, T in second. Okay, settle bahagian amplitude. 1.5 meter jawapan dia. Next, nak cari wavelength. So, wavelength adalah lambda. So, lambda ini ada kaitan dengan mana? Lambda ada kaitan dengan wave number. Kenapa? Sebab formula kita ada K equal to 2 pi over lambda di sini. Dan kebetulan daripada maklumat yang kita cari dekat atas comparison yang kita buat tadi, kita dapati nilai K itu adalah 0.3 pi. So, K kita adalah 0.3 pi. Bila you dah buat comparison, you gantikan 0.3 pi tu yang nilai K ni. You gantikan dia dengan 0.3 pi. Okay, so you dah ganti ni nilai K ya. 0.3 pi sama dengan 2 pi over lambda. So, you kira you dapat lambda kamu. Lambda adalah wavelength. Okay, boleh? Okay, next kita pergi tengok soalan kita yang seterusnya. A dengan B settle. Dan kita pergi soalan 1, iaitu soalan C. Okay. Soalan C nak cari apa? Soalan C nak cari angular frequency iaitu omega. So macam tadi dah buat dah, you compare. Okay. Omega kamu ni adalah nilai dia 3 pi.
Yang ini adalah lagi sekali madam buat. Ini adalah K 0.3 pi. Okay. So kita tahu omega kita 3 pi daripada mana? Daripada sini. Okay, omega 3 pi. Okay, so triangular frequency formula dia. Omega. You boleh terus dapat je, you gantikan je nilai dia. Angular frequency omega. Okey, kalau tak ada, kena cari omega equal to 2 pi f ataupun 2 pi over t. Pada sini tak perlulah, kita dah ada dah nilai 3 pi omega kita. Lepas tu nak buat apa? Dia nak cari frekuensi. Okey, macam tadi baru je Madam cakap, frekuensi ada kaitan dengan omega ataupun angular frekuensi. Omega equal to 2 pi f. Dan kebetulan you dah tahu omega you tadi ke atas ni nilai dia 3 pi. So you compare dia, you buat gantian. Okay, di sini omega kamu ni kamu dah dapat dah. Mana nilai omega kamu ni? Omega kamu ni nilai dia adalah 3 pi. Ganti dekat sini 2 pi f. So, arrange balik equation. You dapat F equal to 1.5 Hz. Dapat daripada mana? Daripada sini anak murid. So, 2 pi F. Sama je. Susun je balik equation tu. Okay. So, F equal to 3 pi bahagi dengan 2 pi. Dapatlah 1.5 Hz macam ini. Okey, kena cuba, kena buat baru tahu. Okey, kita sama-sama cek betul ke tidak apa jawapan yang Madam dapat ni. Okey, boleh? Okey. Next, kita tengok soalan yang seterusnya. Nak cari apa? Tak habis lagi soalan 1 ni. Nak cari period. Time taken to complete one cycle or one oscillation adalah period. So, period kamu dapat. Okey. Kamu nak cari period. Period adalah T equal to 1 over F. F dah dapat ke tidak? Okey, F kamu dah dapat dah. F ini kamu dapat daripada soalan sebelumnya. Nak cari frekuensi iaitu 1.5 Hz. So, you just substitute, you akan dapat 1.1 bahagi dengan 1.5. Dapatlah 3 second. Okey, next soalan nak cari wave speed. Okey, tengok dekat sini. Soalan nak cari wave speed. Okey, so wave speed formula dia satu je. V equal to F lambda. Wave speed adalah V equal to F lambda. Ini saja untuk wave punya speed atau wave punya velocity equation yang terlibat. So, frekuensi dah ada 1.5, ganti masuk. Lambda tadi adalah dia punya wavelength 6.67 yang you dah dapat tadi. So, you ganti, you tekan calculator. So, kalau tak salah Madam dapat jawapan ni. 10. So, you tekan calculator. Betul ke tidak kita dapat 10? Calculator kamu tekan. Dapat 10 ke tidak? Okey? Sama-sama cek, okey? Okey. So, habis soalan pertama. Okay, kita sambung soalan yang kedua. Soalan yang kedua. The following equation represent the motion of a wave. Okey, dia bagi kat kamu satu equation yang mewakili pergerakan satu gelombang. Where x and y in meter and t in second. They ask you to find the wavelength which is lambda, the wave velocity,
V and the velocity of the particle pada masa X sama dengan 3 meter dan T sama dengan 10 second. So, kita tengok macam mana nak selesaikan soalan ni. Apa maklumat yang kita boleh dapat daripada equation yang diberi. Okay. Seperti biasa, dapat je equation macam ni, you kena compare dengan dia punya general equation untuk progressive wave. Okay. So, daripada sini kita akan dapat nilai A kita, amplitude ialah 0.4. Nilai omega kita 10 pi dan nilai K kita 20 pi per 3. So, kalau tak pasti, kita tulis ataupun kita conteng. Okey, kita conteng. Okey, kita buatkan dia punya partner. Ini A dia. So, 10 pi ni adalah dia punya omega. Okey, K dia 20 pi per 3. Okey, kita pairingkan dia. Kita bagi dia punya pasangan masing-masing. Okey, untuk cari wavelength adalah lambda. So, apa kaitan daripada equation ni? Kita tahu kita boleh gunakan K equal to 2 pi over lambda. Kenapa? Okey, K equal to 2 pi over lambda. Dan kita tahu nilai K kita. Nilai K kita adalah 20 pi per 3. So, kita gantilah. Kita dah compare, kita gantikan. Ini 20 pi per 3. Ini adalah kita punya K. Ganti masuk dalam equation yang ini. So, sama dengan 2 pi over lambda. Maknanya sekarang you ganti nilai K ni dengan nilai 20 pi per 3. Macam yang ini. Okey. So, 20 pi per 3 tu adalah sama dengan 2 pi over lambda. So, you arrange balik equation ni. Jadikan lambda sebagai perkara yang kita nak cari. Dapatlah lambda kita 0.3 meter. Okey. Next, disuruh cari apa? Ada apa-apa lagi tak yang disuruh kita cari? Okey. Dia bagi dekat kamu soalan yang sama juga, tapi dia nak suruh cari tadi wave velocity. Perhatikan betul-betul ada dua jenis velocity dalam mechanical wave. Satu partikel, satu velocity of the wave itself. Velocity gelombang dan juga velocity partikel. Okey. So, macam mana nak buat? Okey. Formula untuk velocity of wave senang je. Dia adalah V equal to F lambda. Okay. You tengok dekat sini, tapi saya perlukan F. Macam mana nak cari F? Okay, velocity of the wave satu je. Formula dia V equal to F lambda. So, saya perlukan dia punya nilai. Nilai apa yang saya perlu cari? Saya perlu cari nilai dia punya frekuensi. Okey, lambda macam mana? Lambda kita dah cari tadi dalam soalan ni. Lambda dah settle dalam soalan A. So, nak cari frekuensi, kita ada omega sama dengan 2 pi F. Omega kita ada nilai tak? So, omega kita nilai dia adalah 10 pi. Mana tahu? Ni yang Madam tengah bulatkan, Madam carikan partner dia ni. Okey, so omega sama dengan 2 pi F, tapi nilai omega itu sendiri adalah 100 pi. Okay, you gantilah dalam ni, 100 pi sama dengan 2 pi F, so F kamu sama dengan 0.50 Hz. Dah dapat nilai frekuensi tersebut, gantilah dalam equation untuk velocity of the wave yang mana inilah equation dia V equal to F lambda. So, dah dapat F, dah dapat lambda atau wavelength, you darab saja tekan kalkulator, you akan dapat 0.45 meter per second. Tapi kenapa tiba-tiba ada arah to the right ni? Sebab dia velocity. Velocity is vector, so dia kena ada magnitude dan juga direction. Mana tahu dia to the right? Tengok equation yang dibagi. Ini menunjukkan dia move to the
right. Dia bergerak ke kanan. Ada faham? Boleh? Okey. So, soalan kedua juga tapi bahagian C. Nak cari apa? Okey, tadi kita cari velocity of the wave. Sekarang tengok Madam bulatkan velocity juga tapi siapa punya? Partikel. Pada kedudukan X sama dengan 3 meter daripada dia punya equilibrium position. Not equilibrium position. Daripada dia punya starting point pada masa 10 second. Maknanya pada masa 10 second, pada masa 10 second, jarak dia berada 3 meter daripada kedudukan asal dia. So, dia tanya berapa velocity pada keadaan tersebut. Okay, so velocity siapa? Velocity of particle. So, yang kena tahu, velocity of particle, you kena differentiate dia dy over dt. Bila you differentiate, you akan dapat jawapan A omega cos omega t. Okay, cos omega t minus kx. So, nak buat apa? Macam mana nak differentiate dia? Okay, so kita nak differentiate dy over dt. Okay, so d over dt. Y dia mana? Kita ambil general equation dia. A sin omega t minus kx. Okay, so nak buat apa? Yang ini kita dapat V lah. You nak buat apa? So, sekarang dekat sini, you nak differentiate terhadap T. A tak ada kena-mengena. A ni, kita bawa keluar. So, dia tinggal D over dt sin omega T minus kx. Okay, so differentiatekan sin, you dapat cos. Salin balik depan dia tu ada apa? Omega T minus kx. Lepas tu differentiatekan lagi sekali dalam ni. Dalam ni ada apa? Yang ada T adalah omega T. Differentiate terhadap T akan dapat omega. So bila arrange balik A dengan omega kat sini akan jadi A omega cos omega T minus kx. Okay, tu yang kita dapat jawapan ni. Okay, so nak buat apa? You gantilah berapa nilai amplitude dia, berapa nilai angular frequency dia. Gantikan semua pada X sama dengan 3, T sama dengan 10 second. You buat substitution value. Okay, bila buat substitution value, kena ingat kalkulator kita mode apa? Kalkulator kita kena mode radian. Okay, you tekan kalkulator, you akan dapat insyaAllah dapat V 125.7 meter per second. Tapi Madam nak pesan, okay, bila nak tekan kalkulator tu, kadang-kadang ada salah kamu tekan kalkulator. Okay, kamu settlekan hasil dalam ni. Madam bulatkan ni. Baru kamu koskan dia. Maksudnya settlekan 100 pi darab 10 tolak dengan 20 pi per 3 darab dengan 3. You dah dapat jawapan kat sini. Baru you tekan kos jawapan kepada yang biru yang Madam bulatkan ni. Okay. Hati-hati. Mode calculator adalah radian. Calculator dalam sektor mechanical wave ni bila melibatkan equation ni. Dia melibatkan mode calculator adalah radian. Kena ingat. Boleh? Okey, harap faham ya. Okey. So, kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan ketiga. Okey, kalau tadi dua soalan tentang equation. So, soalan ketiga ini berkaitan dengan, ada graf di sini. Okey. So, kita tengok apa soalan ni beri kat kita. Okey, ada graf kat sini you tengok.
Untuk progressive wave, okay, ada nampak tak anak panah ni? V ke arah kiri, to the left. So meaning that wave ini bergerak to the left. V dekat sini mewakili wave velocity. Okay, dia beritahu you show a snapshot a time t0 of a wave travel along the x-axis speed of 2 meter per second. So 2 meter per second ni adalah siapa punya speed 2 meter per second tu? 2 meter per second ni adalah speed untuk wave. Wave travel along at the speed 2 meter per second. So ini adalah speed of wave. Determine the wave number, angular frequency, omega. Wave number dia nak cari K and cari equation dia. Okay, so you kena tengok dekat sini apa maklumat yang you boleh dapat. Okay, apa maklumat daripada ni? Y against X. Okay, kita punya equation adalah Y against X. So, saya boleh dapat dia punya wavelength. Tengok. So, information daripada graf, dia kata lambda sama dengan ataupun wavelength sama dengan 1 meter. Macam mana you tahu yang ini? One complete cycle, dia graf dia Y against X. So, one complete cycle kita akan dapat dekat sini mewakili wavelength. Panjang gelombang dia adalah 1 meter. So, amplitude dapat 3 meter. Okay, nak cari wave number. Wave number adalah K, 2 pi over lambda. So, you buat gantian. Satu you akan dapat 2 pi radian per meter. Sekarang kita pergi pada soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya nak cari dekat kita, dia nak cari adalah angular frequency iaitu omega. So, nak cari omega, kita perlukan F. Frekuensi. Kenapa? Sebab omega sama dengan 2 pi F. Bila omega sama dengan 2 pi F, so you gantikan, you dapat dia punya F ni, you perlukan nilai F. Nilai F nak dapat daripada mana? Daripada equation V equal to F lambda. Kenapa? Kita dah tahu nilai velocity of the wave adalah 2. Frekuensi kita nak cari, wavelength iaitu lambda adalah 1. So, kita dapat dia punya frekuensi adalah 2 Hz. Untuk cari angular frequency iaitu omega ataupun angular velocity guna formula 2 pi F. You gantikan frekuensi 2, you dapat 4 pi radian per second. You boleh juga bagi jawapan, tinggalkan dalam bentuk pi ni. Ataupun you tinggalkan jawapan dia, hasil ni dalam bentuk pi pun you boleh tinggalkan. Ataupun you tekan kalkulator, you tekan 4 darab dengan pi. Okay, you boleh bagi jawapan dia. Okay, untuk soalan yang seterusnya, dia minta dekat you. Okay, untuk soalan seterusnya, saya dah listkan information yang kita dah dapat. Soalan yang seterusnya, kenapa? Sebab soalan yang seterusnya dia nak kita suruh kita tulis equation. Equation kita tentang progressive wave dalam SI unit. So, dalam SI unit maksudnya Y dengan X dia kena dalam meter. T dia dalam second. So, saya dah listkan information yang kita dah ada. Acceleration. Amplitude dia 3 meter. Angular frequency atau omega dia 4 pi radian per second. Dan K iaitu wave number dia 2 pi radian per meter. So, kita perlukan general equation dia. General equation dia adalah Y equal to A sin omega T plus KX. So, kenapa plus? Okay. Plus ini disebabkan oleh direction of the wave tadi adalah to the left. You refer balik dia punya graph tadi. Di mana direction of the wave adalah to the left. Sebab tu kita choose dia punya sign kat sini adalah tanda positif. Then lepas you dah dapat dah, you nak buat apa? So you gantikan nilai A itu berapa, omega tu berapa nilai dia, K itu berapa nilai dia. Then you akan dapat Y equal to 3 sin 4 pi
T plus 2 pi X. Okey, bila dah buat equation, kita tak boleh tinggal macam ni je. Kita kena tulis where X and Y in meter and T in second. Dua-dua ni kena ada. You kena ada equation and then you kena ada yang ini. Baru complete yang you buat ni. Kalau tidak, tak akan dapat markah penuh. Okey, itu untuk soalan nombor 3. Kita pergi pada soalan yang terakhir iaitu soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 dia beri you dua jenis graf. Satu Y against T, lagi satu Y against X. Okey, dan dia beri juga dekat sini direction of the wave propagation iaitu to the right. Okey. Wave kita propagate to the right. Okay. So sekarang dia bagi tahu dekat kamu figure 2A and 2B. Satu menunjukkan displacement versus time yang ini. Satu lagi menunjukkan displacement versus distance yang bawah ni yang warna hijau. Dia daripada graph dia suruh you deduce. Okay. Deduce dia punya apa tu? Dia punya angular frequency, dia punya wave number, dia punya wave propagation velocity dan dia punya displacement equation untuk progressive wave. Soalan nombor 4A, dia minta you cari angular frequency. Angular frequency adalah omega. Okey, daripada dua graf ni, kita boleh dapat maklumat tentang period iaitu dari graf Y against T. Kenapa Y against T bagi period? Sebab masa refer kepada kita punya period. One complete cycle untuk graf Y against T akan bagi maklumat tentang period. That's why period untuk wave ini adalah 4 second. Macam yang diberitahu dalam listed information atas ni. So, lambda iaitu wavelength adalah 5 cm. So, 5 cm adalah lambda. Lambda kita dapat daripada graf yang hijau ni. So, one complete cycle untuk graf Y against X akan mewakili nilai satu wavelength iaitu 5 cm. So, itu maklumat yang kita dapat. So, daripada situ, kita boleh cari angular frequency iaitu omega. 2 pi over T. T kita adalah 4 second. So, you just substitute. You akan dapat nilai. Angular frekuensi kamu 0.5 pi radian per second. So, madam nak ingatkan kat sini, tak semestinya jawapan kamu kena tulis limit dia dalam bentuk pi. You nak tulis dia dalam bentuk hasil darab 0.5 darab dengan pi iaitu 3.142 pun. You boleh tulislah hasil dia berapa. Tak semestinya kena tulis dalam bentuk pi. Okey, kena faham Boleh juga tulis jawapan dia hasil darab 0.5 ni darab pi. Berapa jawapan kamu dekat sini? So, kamu boleh tulis berapa jawapan dia dekat sini. Okey. Kamu tekanlah kalkulator berapa jawapan dia kalau kita tak nak bagi dalam bentuk pi ni. Berapa jawapan kat sini. Okey. Okey, so tak semestinya kena buat limit dalam jawapan dalam pi. Okey, so next soalan B dia minta kita cari apa? Soalan B dia minta kita cari wave number. Wave number ni adalah K. So formula dia you kena ingat 2 pi over wavelength iaitu lambda. Wavelength kita dah ada dah wavelength kita. Wavelength kita berapa? 5 cm. Kena ingatlah sentimeter. So, kita tukarkan 5 itu dalam unit meter. 5 darab 10 negatif 2. So, jawapan kita ni akan jadi 40 pi. Okey. Radian per meter. Okey. Boleh faham? Okey. So, next soalan. Soalan kita nak cari apa? Next soalan kita nak cari the wave propagation velocity. So dekat sini dia nak cari wave propagation punya velocity. So wave punya velocity bukan particle punya velocity. So that's why untuk wave velocity ini je equation yang
ada. So, frekuensi kita dah dapat satu. Frekuensi ni dapat daripada mana? So, frekuensi ni sebenarnya frekuensi kita sama dengan 1/p period. So, period kita dapat tadi, period kita adalah 4 second. That's why kita gantikan nilai ni jadi frekuensi dia 1/4. Lambda kita adalah 5 cm ataupun kita tukarkan unit jadi 5 darab 10 kuasa negatif 2. So hasil dia you akan dapat 0.0125 meter per second. So tolong sama-sama tekan kalkulator supaya cek jawapan betul tak jawapan yang kita dapat ni sama dengan madam. Okay, so untuk soalan D, you nak cari displacement equation untuk progressive wave. So, you nak cari equation kita. Macam mana equation kita? Apa bentuk equation yang kita dah ada? So, kita kena tahu general equation dekat sini. Okay, so general equation dekat sini, kalau you perasan, you padam kejap. Okay, general equation kita adalah Y equal to A sin omega T plus minus. Okey, kenapa ada plus minus ni? Kadang-kadang soalan sebelum ni mana letak plus. Kadang-kadang soalan sebelum ni mana letak minus. Okey, tak ada masalah pun you nak letak tanda plus atau minus. As long as you tahu dia punya direction of wave. Okey, so oleh kerana direction of wave kita tadi ke mana? Direction kita tadi kalau you refer balik semula kita punya graph tadi. Direction of the wave adalah to the right. So, general equation medium akan jadi kerana dia to the right. So, general equation medium akan jadi tanda dia medium akan pilih. Sekejap ya. Kita akan pilih tanda dia yang ini negatif. So, dia to the right. Wave itu propagate to the right. So, diwakili oleh tanda ini. Okey, tanda minus tolak ni. Okey, yang lain-lain information, dia punya amplitude, dia punya omega dan dia punya nilai wave number. You just substitute sahaja information yang you dah dapat di previous bahagian A, B, C itu semua. You dah ada. So, you ganti nilai. Ini you punya nilai amplitude 0.02, nilai omega kamu 0.5 pi. Okey, darabkan dengan T dan K kamu adalah 40 pi. So equation kamu akan jadi Y equal to 0.02 sin 0.5 pi T minus 40 pi X. Okey, itu equation dia. Tetapi equation ni tak lengkap kalau kamu tak tulis yang ini. Where X and Y in meter and T in second. Okey, boleh faham? So, itu sahaja untuk lab term dan meka pada minggu kelima ini untuk chapter mechanical wave. So, harap dapat membantu kamu memahami dan meningkatkan kefahaman kamu terhadap chapter mechanical wave. Okey, itu saja. Terima kasih atas semua perhatian yang kamu berikan dan masa yang kamu luangkan. Semoga bermanfaat untuk kamu. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.